Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Bandaraya Alor Setar kepada semua para penonton. Alhamdulillah Majlis Bandaraya Alor Setar. Pada pagi ini kita amat beruntung Majlis Bandaraya Alor Setar membawakan kepada kita dalam Sembang Santai siri yang keempat suatu perbincangan yang mengkhususkan kepada tema Jom Lihat Penjaja dan juga Peniaga Kecil. Jadi pada pagi ini kita amat bertuah. Kita dibawakan 3 orang panel yang akan membicarakan tentang tajuk yang khusus kepada para penjaja dan juga para peniaga kecil. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton live Majlis Bandaraya Alor Setar. Daripada kanan kita, saya introduce orang yang tidak asing lagi. Saya panggil Tuan Haji Mat. Jadi beliau adalah Haji Muhammad bin Abdullah. Apa khabar Tuan Haji? Sihat tak? Okey, sihat. Baik. Tuan Haji berasal daripada Kampung Padang, Pokok Sena, Kedah, dan tidak asing bagi orang Pokok Sena. Telah pun mendirikan rumah tangga berusia awal, masih lagi awal lah, 60 tahun. Dan beliau, saya terkejut sebab beliau merupakan ahli kepada Sahoka juga. Jadi kepada para penonton, dari segi pendidikan memang tidak asing lagi. Beliau telah berkecimpung di dalam perkhidmatan awam sudah hampir 33 tahun. Jadi selok belok berkaitan dengan isu-isu semasa adalah tidak menjadi begitu membebankan untuk dibicarakan. Dan beliau sekarang ini adalah menjadi ahli lembaga pelawat Hospital Sultanah Bahiyah dan sebagai ahli Majlis Bandaraya Alor Setar pada 2014 hingga 2018 dan dilantik semua daripada 2020 hingga sekarang. Baik. Panel yang kedua yang akan membicarakan berkaitan dengan tema kita hari ini lebih mendetailkan kepada isu-isu penjaja dan peniaga kecil. Saya perkenalkan pada tuan-tuan Encik Muhammad Azizi bin Abdullah di tempat yang kedua. Tempat yang kedua. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Beliau tidak asing bagi orang Kuala Kedah. Jadi kalau berkaitan dengan peniaga dan juga penjaja di dalam kawasan sekitar di dalam Kuala Kedah, saya rasa tidak perlu saya nak memperkenalkan sekali lagi. Beliau berumur 49 tahun dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kenalah dengan bidang sebab beliau juga pernah menjadi seorang peniaga. Dan pada masa sekarang beliau sebagai pengurusi NGO Pertubuhan Kebajikan Assalam Kuala Kedah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak lengkap sekiranya saya tidak membawakan kepada tuan-tuan kepada seorang yang pakar atau menjurus kepada bidang yang kita bicarakan dalam kita punya tema Jom Lihat Penjaja dan Peniaga Kecil. Beliau saya perkenalkan di sebelah hujung sekali. Di sebelah hujung beliau ialah Cik Hairudin bin Idris selaku pengarah di Jabatan Kesihatan Persekitaran dan bertanggungjawab dalam hal ehwal yang melibatkan kepada pelesenan, juga kepada perkhidmatan perbandaran, selain daripada apa nama ni, vektor dan sebagainya, penyakit kawalan dan sebagainya. Dan beliau bertugas di Majlis Bandaraya Alor sejak 2009, berkelulusan daripada UiTM. Beliau berusia 45 tahun dan masih muda. Maka idea yang akan dikeluarkan nanti memang menepati kepada apa yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi sebelum kita nak meneruskan kepada persoalan ataupun perbincangan kita berhenti sebentar. Kita berhenti sebentar dalam Sembang Santai MBS. Jom kita lihat penjaja dan peniaga kecil. Sembang
Santai MDAS. Assalamualaikum, kita kembali semula dalam program Sembang Santai MDAS. Bukan Sembang Kosong. Tadi kita telah pun memperkenalkan ahli panel kita yang tidak asing kepada dalam bidang kepakaran masing-masing. Dan sebagai permulaan, saya rasa saya nak melihat kepada pandangan Tuan Haji Muhammad. Tuan Haji, kalau kita lihat pada masa sekarang, sebelum ni, selepas berlaku pandemik, memang kita nampak penjaja dan peniaga kerja ada yang terkesan dan ada yang tidak terkesan selepas pandemik dalam proses untuk pembetulan bagi para peniaga. Jadi dalam situasi ini, apakah minda cara berfikir mereka ni perlu berubah untuk memulihkan perniagaan yang mereka hadapi ini? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Saudara Buhari, Cik Buhari, berkaitan dengan pertanyaan tentang isu itu tadi. Kita dapati wabak COVID-19 yang telah menular pada bulan 4 2019, dan satu masa yang jangka masa yang cukup lama, iaitu 20 dan 21, dan ini dah ada penghujung. Dan kita nampak para peniaga dan penjajah kecil ni memang amat-amat terkesan dengan situasi dan wabak yang penularan wabak tersebut. Dan kita faham kebanyakan peniaga dan penjajah kecil ni adalah taraf pendidikan mereka pun dia ada yang high qualified, ada yang low qualified, tapi minat dia untuk meneruskan perniagaan itu diteruskan. Tapi kekesanan akibat wabak tu menjadi pada ketika itu dia akan jadi turun di moral dia turun sikit sebab kesan dia tu. Tapi setelah habis wabak, saya nampak dengan ada media-media yang memperkatakan dah masuk kita ke fasa yang seterusnya, fasa yang keempat, iaitu endemik. Maka kesan daripada wabak yang bahaya sebelum itu, fasa 1, fasa 2, fasa 3, dia telah mempelajari apa yang harus dilakukan. Satu, dari segi membuat penambahbaikan. Memang kita fahami peniaga akan jatuh segala bisnes dia. Dia nak pulih balik dari segi zero, kosong balik, macam dia nak start awal lah. Tapi Alhamdulillah, mereka dapat meneruskan, ada yang dapat meneruskan perniagaan yang sama pada ketika dan waktu sebelum dan masa pandemik itu, dan sekarang ni meneruskan perniagaan. Walaupun kesan tu ada, tapi dengan harapan beliau akan lebih dapat mempertingkatkan perniagaannya dengan mempelajari apa yang telah berlaku dan apa tindakan yang perlu diambil. Itu. Para penonton sekalian, Tuan Haji menyebutkan tadi memang ada perubahan yang dirasai oleh kalangan penjajah dan juga peniaga kecil. Perubahan sebelum pandemik dan selepas perubahan pandemik. Jadi perubahan-perubahan inilah yang memerlukan sesuatu yang perlu dilihat semula oleh para peniaga itu sendiri, Tuan Haji. Dan baik, kita lihat kepada saya berminat kepada Tuan Muhammad Azizi. Kalau kita dah lihat apa tadi yang diulaskan oleh Tuan Jimat, memang perlu ada perubahan minda daripada pandemik kepada dulu pandemik, selepas pandemik kena ada perubahan minda. Tetapi apa yang lebih penting sekarang ni, kalau kita nak lihat apakah yang sebenarnya peniaga rendah, kita nak tahu sebenarnya apa yang peniaga rendah, apa keperluan yang rendah. Mungkin yang itu yang boleh kongsikan kepada kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Bukhari selaku moderator pada pagi ini, Tuan Haji Muhammad selaku majlis, bersama dengan kita juga Cik Faridin selaku pengarah Jabatan Sekretariat Kesihatan Seputaran.
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Terlebih dahulu suka saya nak sebut di sini berkaitan dengan penjaga dan juga penjaja. Kalau kita tengok hari ini, penjaja dan penjaga ni satu amalan yang agak mulia, agak dituntut. Jadi agak baiklah kalau kita hari ini, kalau peniaga yang ada di sekitar dalam kawasan ataupun majlis bandaraya ini, agak baiklah kita raikanlah semua yang ada peniaga-peniaga dalam majlis bandaraya. Kalau bercakap berkaitan dengan keperluan dan juga kehendak selepas yang dibincangkan tadi berkaitan dengan pandemik dan juga endemik sekarang, saya suka buat rujukan ataupun kita tengok balik apa yang berlaku pada Ramadan baru ni. Ramadan baru ni, kalau boleh selaku peniaga, saya cuba menyelami peniaga penjaja. Kalau selaku peniaga ataupun penjaja, saya lebih menyukai sepanjang tempoh perjalanan setahun kita ni ataupun tiap-tiap bulan yang ada dalam selama 12 bulan dalam kalender kita ni dijadikan sebagai bulan Ramadan. Tapi dia taklah kita kata yang selepas tu kaitan dengan syariat. Ramadan ni turun hanya bulan sebagai bulan syariat. Hal lain tak perlulah bulan syariat untuk puasa dan sebagainya. Cuma saya nak sebut di sini bila keperluan dan juga apa yang kehendak peniaga dalam bulan Ramadan ni, kita tengok beritahu berapa banyak peniaga ataupun penjaja-penjaja yang tumbuh sebelum dan juga di dalam bulan Ramadan. Siaga agak ramai, agak banyak. Kalau kita tengok di sepanjang jalan tu, macam-macam orang meniaga. Ada meniaga ayam, ada meniaga ayam, ada meniaga kuih, ada meniaga nasi lok. Inilah gambaran Ramadan yang kita nak kongsikan, yang saya nak sebut keperluan-keperluan yang perlu peniaga nak. Ramai, mudah meniaga. Pasal apa? Ada pembeli yang ramai. Waktu tu meniaga apa pun sesa habis. Waktu tu meniaga apa pun seronok. Orang meniaga pun seronok. Walaupun kita kata hari ni majlis bandaraya, sebelum ni kita keluar bazar Ramadan kita bagi 3 tempat di Bilion, juga di stadium, juga di Simpang Kuala. Tapi keperluan desakan orang nak berniaga ni terlampau ramai, terlampau banyak, jadi terpaksa buka di luar kawasan-kawasan yang kita tetapkan. Alhamdulillah, kita raikan peniaga-peniaga yang sebegini, dan juga mungkin selepas pandemik ni untuk kita nak raikan ekonomi setempat. Peniaga kita ni ataupun penjaja ni, suka saya sebut, mereka ni adalah pemain ekonomi setempat. Peniaga-peniaga dari tangan tempat yang sama, kampung yang sama, dan juga mungkin dia jadi pembeli ataupun pemain ekonomi di dalam tempat yang sama. Ini kita raikanlah dalam majlis bandaraya kita supaya dia lebih berdaya. Kalau kita sebut tadi berkaitan dengan Ramadan, pasal apa? Hari ini kalau keperluan sebagai peniaga, sudah pasti kita nak berniaga yang serupa bulan Ramadan, dapat hasilan banyak, pelanggan yang ramai, kan? Walaupun kita kata bukan bulan Ramadan, bulan Zulkaidah ke Muharram ke, kita nak bulan yang sama. Maksud saya benda yang sama ni supaya mudah meniaga, pendapatan yang berlipat ganda. Kita nak minta atau kita nak cadangkan supaya kita ni peniaga-peniaga ni, supaya kita dapat sewajarnya daripada majlis untuk berprogramkan seperti ni. Contoh yang saya nak sebut baru-baru ni, pihak program Sunnah 2, Sunnah 3 di Stadium Seram nanti, kita tengok ramai peniaga yang mai ke situ meniaga, dan juga ramai bukan setakat dalam kita, bukan setakat dalam majlis, dalam bandar, dalam negeri kita, bahkan penduduk luar negeri pun boleh mai ke stadium supaya semata-mata nak berprogram bersama dengan program Sunnah 3. Cumanya pihak penganjur tak jemputlah kita di majlis ni. Lepas ni kalau program yang dijangkakan bulan 10 ni, mintalah jemputlah pegawai Embas bersama dengan program Sunnah Cikgu Soekarno. Saya rasa Cikgu Soekarno yang lead program tu boleh jemput kami sama ada di peringkat pegawai ni untuk sama dengan program Sunnah 4, saya kira bulan Oktober. Jadi ni yang saya sebut, kita boleh createkan supaya peniaga-peniaga kita ni tumpang. Kita boleh createkan program supaya peniaga-peniaga ni boleh tumpang. Macam bulan Ramadan, itu bulan kita faham yang saya sebut tadi, bulan syariat ni, bulan-bulan lain kita mungkin boleh createkan program-program yang berkala, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, supaya
peniaga kita ni boleh tumpang cari rezeki, boleh mudah untuk dapatkan hasil, insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin inilah keperluan-peluang yang kita kena tengok balik. Mungkin slot saya kita akan bersambung selepas ni lah, sekadar yang untuk sesi ni saya rasa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Cik Wak Azizi tadi menyebutkan tadi keperluan peniaga-peniaga ni, saya boleh simpulkan seolah-olahnya hari-hari perniagaan yang seterusnya seperti juga pada bulan Ramadan, dengan ramai orang, dengan peluang yang ada yang lebih banyak untuk berniaga dan sebagainya. Ada tarikan-tarikan. Ada tarikan-tarikan. Okay. Dan itulah apa yang kehendak dari sudut itu, kehendak yang diperlukan oleh peniaga. Tetapi seharusnya kita kena mungkin selepas ini Cik Din boleh memberikan satu pandangan yang lain berkaitan dengan, kita dah dengar tadi peniaga, dari sudut peniaga ni dia nakkan apa. Okay? Dia kalau boleh memanglah nak hari-hari boleh berniaga, ramai orang, ramai banyak benda yang kebanyakannya boleh menguntungkan. Itu konsep dia begitu. Tetapi dari segi perancangan MBS sendiri, untuk memenuhi kepada kehendak-kehendak ni, kehendak-kehendak kepada penjaja dan sebagainya, macam mana, apa perancangan MBS dan apa ekspektasi MBS kepada kalangan peniaga-peniaga kecil dan juga penjaya kita ni? Dah jadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Buhari selaku moderator kita pada pagi ini. Okay. Kalau kita masyarakat sedia maklum lah daripada segi pandemik kita, iaitu COVID-19 ni melanda di seluruh negara bermula daripada tahun 2020 sehingga sekarang lah. Jadi sekarang ni kita dah berubah kepada era endemik. Okay. Sepanjang tahun 2020 dan 2021 kebanyakan kita tengok banyak peniaga-peniaga yang tumbuh di tepi jalan. Yang ni kebanyakan daripada orang kata survey kita dulu sebelum ni, kebanyakan peniaga-peniaga ni adalah datangnya daripada peniaga-peniaga pasar pagi dan juga peniaga-peniaga pasar malam. Sepanjang tempoh pandemik 2020 dan 2021 kebanyakan arahan daripada MKN untuk menghadkan aktiviti perniagaan. Jadi yang mana yang kita benarkan peniaga-peniaga ni cuma berniaga di premis-premis yang dibenarkan. Contohnya di pasar-pasar kita dan di pasar raya. Jadi kebanyakan peniaga-peniaga yang mana yang berniaga di pasar pagi dan pasar malam terpaksa memberhentikan perniagaan. Jadi pada tahun 2021 bila kerajaan negeri mengeluarkan satu kenyataan, iaitu zon bebas berniaga. Jadi kebanyakan peniaga-peniaga ni bebas berniaga di mana-mana lokasi. Tapi perlu memenuhi memenuhi syarat-syarat kita lah. Contoh dia perlu berlesen dengan kita dan juga perlu membuat permohonan daripada pihak majlis lah. Yang ni salah satu cara untuk kita nak mengawal jenis-jenis perniagaan dan juga jenis-jenis lokasi-lokasi yang dibenarkan. Yang tu kita kata pendekatan kita pada tahun 2020 dan juga 2021. Pada bila masuk pada tahun 2022 iaitu era endemik. Jadi aktiviti perniagaan contohnya di pasar pagi dan juga di pasar malam mula dibenarkan. Jadi daripada pihak majlis kita dah memberi kebenaran kepada peniaga-peniaga ni untuk meneruskan perniagaan seperti sebelum tahun 2020. Sebelum kita kata pada tahun 2019 dulu, pasar malam kita, pasar pagi kita dibuka secara bebas. Jadi bermula pada tahun 2022 ni pun kita dah benarkan kepada peniaga ni untuk menjalankan perniagaan seperti biasa. Yang tu yang telah kita dibincangkan di pihak kerajaan. Ekspektasi ataupun ekspektasi daripada pihak majlis lah. Saya mohon kepada pihak peniaga-peniaga tadi, salah satunya adalah perlu mematuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh pihak Majlis Bandaraya Alor Setar, kan, daripada segi permohonan pelesenan kita.
di dalam permohonan itu telah digariskan banyak syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Jadi yang ini saya pecahkan kepada dua lah. Yang pertama, saya tujukan kepada yang belum berlesen. Okey, kepada peniaga-peniaga yang belum berlesen, ekspektasi ataupun harapan daripada pihak majlis supaya peniaga-peniaga ni hadir ke majlis untuk membuat permohonan lesen. Jadi kita di majlis ni kita keluarkan lesen, kita permudahkan pengeluaran lesen kepada pihak peniaga. Yang kedua, kepada peniaga yang dah berlesen, saya harap ekspektasi daripada pihak majlis untuk mematuhi syarat-syarat yang telah kita gariskan daripada segi penjagaan kebersihan, daripada segi pembaharuan lesen, daripada segi penyediaan infra-infra yang memenuhi syarat-syarat yang telah kita gariskan, dan sentiasa mematuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh majlis, iaitu contoh dia, kita fokuskan kepada peniaga-peniaga kecil. Barang-barang perniagaan tu jangan ditinggalkan di lokasi yang telah dibenarkan untuk berniaga. Apabila habis berniaga, barang-barang ni perlu dibawa pulang. Jadi kita hendaki lokasi tempat berniaga tadi adalah bersih dan bebas daripada sebarang kekotoran. Yang itulah ekspektasi daripada pihak majlis kepada peniaga-peniaga, terutama sekali adalah kepada peniaga-peniaga kecil. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton FB Live, setelah kita mendengar daripada pertalian di antara yang Tuan Muhammad Azizi sebutkan tadi berkaitan dengan kehendak ataupun apa keperluan yang diperlukan oleh peniaga, yang tadi kita boleh dengar berdasarkan kepada apa yang dikehendaki ialah mudah untuk berniaga, tempat berniaga kena senang, kemudian seperti seolah-olah berniaga pada bulan-bulan lain tu seperti bulan Ramadan, perumpamaan yang sebegitu. Dan dijelaskan pula oleh Cik Din, Cik Hairudin, bahawa sungguh pun begitu MBS telah pun memperkenalkan kepada para peniaga dan penjaja dengan kemudahan-kemudahan berniaga dengan mudah secara sah, dengan memohon lesen dipermudahkan oleh MBS dan mematuhi kepada peraturan. Jadi soal untuk berniaga dan soal untuk ekspektasi MBS kepada peniaga, ianya seolah-olah berkait antara satu sama lain, saling sokong menyokong. Keperluan oleh peniaga dan juga MBS saling berhubungan antara satu sama lain. Jadi saya nak patah balik kepada Cik Mat. Yes. Kalau kita dengar tadi kepada dua panel yang sebelum ni, seolah-olahnya ada keperluan untuk transformasi minda. Kepada peniaga perlu transformasi minda, dan MBS dengan perancangan dia untuk membantu kepada penjaja. Transformasi minda yang tadi disebutkan oleh Cik Din ialah salah satunya, antaranya ialah transformasi dari segi kebersihan, tanggungjawab kepada orang ramai. Okey, berniaga boleh, tetapi janganlah sampai menyusahkan orang ramai. Itu adalah konsep dalam kita mengendalikan bandaraya. Okey, dan yang lebih penting kepada para peniaga ni juga tanggungjawabnya untuk membayar permit dan sebagainya, untuk mengesahkan tadi ni. Jadi mungkin dari segi itu Tuan Haji Mat boleh kongsikan dengan, boleh tambahkan apa daripada pertalian ni. Terima kasih Cik Abu Hari selaku moderator pada pagi ini. Sebenarnya di sinilah kita katakan perlu berubah sikap peniaga dan penjaja tu. Sikap peniaga dan penjaja tu perlu berubah secara total. Secara total saya katakan begitu kerana dari segi maksudnya banyak faktornya, iaitu dari segi kualiti makanan tu perlu dijaga,
kemudian kebersihan makanan perlu dijaga, kemudian sebab pada masa dan ketika itu, kita ambil contoh dalam masa pandemik COVID-19, kebanyakan yang sebelum itu tidak pernah berniaga terpaksa meneruskan kehidupan berniaga, memohon segala kemudahan lesen yang dikeluarkan, yang diperuntukkan oleh kerajaan pada PBT, khususnya di Kedah ni, Alstar ni, Embas lah. Dan sebab tu saya katakan perubahan sikap minda, peniaga, penjajah secara total kena berubah. Sebab dia akan menilai adakah dia buat sambil lewa untuk cari pendapatan dan tidak menjaga kualiti makanan yang dijual itu, kemudian kebersihan barangan yang dijual itu. Sebab kita tengok kebanyakan berniaga tumbuh rata tempat, khususnya di tepi-tepi jalan. Yang tidak pernah berniaga sebelum ni banyak berniaga, kemudian kenalah dia janganlah buat macam dia aja aku jual lah, saya jual lah kan. Lepas tu soal orang beli, dia orang punya pasal, tapi kualiti sebab besok orang nak makan kan. Itu satu soal. Kemudian satu lagi, peniaga dan penjajah ni kena ingat, pihak PBT khasnya Embas plus memberi satu kemudahan yang cukup toleran kepada peniaga penjajah. Kemestian wajib penjajah dan peniaga ni kena bayar lesen dan permit. Itu dia kena bayar, wajib. Jangan nanti dia cari apa salah Embas. Orang dah pergi nak saman, nak compound, nak pergi nasihat, dia nampak semua Embas salah. Ini yang berlaku. Jadi perubahan sikap minda tu memang secara keseluruhannya kena berubah. Itulah permit kan, permit macam saya katakan tadi, dengan lesen tu, penjajah kalau tak dikawal oleh Embas pun dia akan jadi tumbuh hatal. Kena ada kawalan kan, kena ada kawalan. Lepas tu bila Embas permudahkan, bawalah, ambil borang, kemudian ikut syarat yang ditentukan, apa yang dokumen yang diperlukan oleh Pak Embas. Saya ingat tak ada masalah dalam soal ini kan. Cuma secara keseluruhannya berbalik pada sikap penjajah lah, Cik Bukhari. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya nak berniaga ni amat mudah. So kalau masa pandemik, soal lesen sudah diketepikan. Maksudnya kalau nak berniaga, keluar ke tepi jalan, buka barang perniagaan, berniaga. Dan pada masa tu tidak ada kawalan berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan kawalan keselamatan dan sebagainya, dibenarkan. Okey. Dan disitulah bermulanya bila menjadi satu peraturan, kita nak mengembalikan pada peraturan, ianya akan menimbulkan satu lagi masalah kepada isu dari segi kawalan. Ada setengah peniaga yang tidak pernah berniaga dan memulakan perniagaan pada masa itu nampak macam mudah, tetapi dalam sisi yang lain dia telah pun membelakangkan ataupun menyusahkan kepada orang ramai pelanggannya. Dari segi kebersihan yang kita tak tahu, dari segi keselamatan di tempat membeli itu sendiri dan sebagainya. Baik, kalau kita nak ulas perkara ni, baik kita ulas, saya serahkan pula kepada Cik Muhammad Azizi. Sebab begini, kalau kita lihat pada tadi ni, keperluan pelesenan yang sah itu bertujuan untuk mengawal supaya bila tidak ada kawalan, kita tahu dah satu-satu tempat yang tidak ada kawalan, dia akan mengembalikan kepada kesusahan, bukan sahaja kepada penjaja, bukan sahaja kepada pelanggan, tetapi orang ramai. Dari segi konsepnya, orang ramai yang pengguna jalan rayanya akan bermasalah, orang yang nak parkir pun bermasalah, macam-macam dia akan bermasalah. Dan oleh sebab itulah bila kita kenakan satu-satu fees itu, dia bertujuan untuk mengawal dan dia akan dikembalikan. Hasil fee itu bukan disimpan dalam majlis dan dibelanjakan begitu saja, tetapi dibelanjakan untuk kegunaan pembangunan kepada penjaja itu semula.
Maksudnya hasil itu dipulangkan kepada penjaja dan juga kepada orang ramai. Jadi ia adalah satu keperluan, tanggungjawab kepada peniaga dan tanggungjawab kepada MBS untuk mengendalikan perkara ini. Jadi Tuan Haji, saya nak melihat kepada berdasarkan pemandangan Tuan Azizi, bagaimana tanggungjawab penjaja dan peniaga kecil kepada MBS. Tanggungjawab, tadi keperluan. Okey, keperluan memang dia dah banyak, tapi tanggungjawabnya kepada MBS. Dan apa tanggungjawab MBS pula kepada peniaga. Sila. Terima kasih Cik Fahri atas soalan yang telah diberikan tadi. Okey, sikit repetan daripada apa yang kita sebut, yang kita bincangkan tadi, mula-mula tadi itu berkaitan dengan keperluan dan juga apa yang kehendak jajan ni lah. Repetan daripada tadi itu, seperti saya sebut, kalau kita hari ini di peringkat MBAS, kita ada kawasan yang agak strategik, kawasan agak yang strategik untuk kita nak bangunkan untuk peniaga-peniaga ni ataupun penjaja, ataupun bahasa agak lunak tersebut sebagai setengah tempat disebut sebagai saudagar penjaja. Saudagar agak lunak lah bahasa yang digunakan kepada peniaga ni. Kalau kita tengok hari ini di MBAS sudah pasti ada kawasan-kawasan yang strategik untuk kita bangunkan penjaja ataupun peniaga kecil ni. Dan kalau kita tengok tadi saya sebut berkaitan dengan barang Ramadan, dan juga hari ini bukanlah benda barang Ramadan tu sebulan sekali. Kalau kita tengok hari ini kawasan yang agak permanen hari ini, kalau kita tengok di dalam bandak kita ni, bandak Bandar Al-Ustaz ni, contoh zon saya agak strategik, di zon saya zon 4 Jabatan Pegawai ni sampai ke Amal Central. Kalau kita tengok hari ni di Amal Central tu agak strategik pasal salah satu mall yang terbesar di Bandaraya ataupun di Negeri Kedah, agak-agak strategik untuk orang berhimpun lah. Kalau kita kata untuk peniaga kecil agak tak sesuai pasal dia mall, tapi kalau dari segi untuk nak tarik pengunjung ke Bandaraya, ke Pekan Al-Ustaz ni agak strategik pasal dia ada situ dengan kelengkapan dan sebagainya. Cumanya saya nak tertarik di situ berdepan dengan mall tu, dia ada menara tinggi Al-Ustaz. Kalau kita tengok di situ memang ada peniaga malam, dia ada peniaga di situ. Dan memang saya rasa situ memang tak ada rezeki lah. Di situ ada sentiasa ada kunjungan pelawat dan juga sentiasa ada program-program yang peniaga situ atok dengan mainan-mainan. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok balik ke sebelah sini, kalau kita tengok Masjid Zahid. Masjid Zahid tu sendiri ada tarikannya. Masjid Zahid sendiri ada tarikannya. Kalau kita tengok hari ini Masjid Zahid tu dinobatkan ataupun digazetkan sebagai masjid yang keempat tercantik di dunia. Sudah pasti dia ada tarikan dia. Kalau tengok di depan Masjid Zahid tu, dia ada medan bandak. Ya. Medan bandak tu kita sendiri tengok memang ada tarikan dia. Ramai. Macam-macam program ada, macam-macam orang berniaga, ramai di situ. Kalau lembah tu je, jalan tu je Cik Fahri, depan tu je. Kalau kita tengok jalan sikit lagi ada Pekan Cina yang kita kata Pekan Cina ni pekan yang agak lama. Kalau kita sesuai dengan disebut sebagai bandar warisan, di Pekan Cina tu agak sesuai bandar lama yang boleh yang didapat, saya rasa mungkin akan dapat iktiraf UNESCO. Dan juga yang lebih menarik, sebelah tu ada Sungai Kedah, Tanjung Cali. Tanjung Cali ni berpotensi kalau kita buat satu program yang boleh tarik orang ramai di situ. InsyaAllah peniaga boleh berniaga, penjajah boleh berniaga di situ. Kalau kita tengok setengah tempat, kalau kita tengok tempat luar hari ni, banyak dah program-program yang komersial di dalam program yang dah layak ni. Ada dengan tasiknya, ada yang macam floating marketnya. Dan saya nak sebut di sinilah jalan yang agak sesuai untuk kita nak bina penjajah dan juga peniaga-peniaga kecil kita ni supaya tumpu di kawasan ni, dan juga insya-Allah kita boleh Majlis Bandaraya boleh majukan, dan juga insya-Allah akan ada pelawat-pelawat yang akan mai di sini dengan
program-program yang akan kita atur di situ. Ini cadangan saya insya-Allah. Berkaitan dengan apa yang disebut tadi berkaitan dengan lesen yang perlu dipatuhi, saya rasa ini cukup perlu. Peniaga mesti kena ada lesen, mesti kena bayar fee. Pasal kita di peringkat Majlis Bandaraya. Saya nak tarik sikit semua yang ada di sini, penonton-penonton. Cuba kita bayangkan hari ini di Majlis Bandaraya kita ada lebih kurang kaki tangan tetap 600 lebih tiap hari kan. 800 termasuk sekali dengan kontrak melebihi 800 orang. Cuba bayangkan kita nak survive 800 orang lebih ni di Majlis Bandaraya. Kita ni kerajaan kita sendiri. Majlis Bandaraya ni, PBT ni kita kerajaan kita sendiri. Walaupun kita PBT, kita ada di peringkat tinggi kerajaan negeri, kita ada pusat kerajaan persekutuan, tapi kita ni diamanahkan sebagai kerajaan kita sendiri. Kita nak menguruskan kerajaan kita sendiri, PBT ataupun Majlis Bandaraya, kita kena ada kaki tangan sebanyak lebih daripada 800 orang yang kita kena organize, dan juga petugas-petugas yang menyelenggarakan peniaga-peniaga, yang memudah carakan peniaga. Hak ni semua kita kena ambil kira. Berkaitan dengan apa yang berlaku hari ini, kita sudah pasti kita nak peniaga-peniaga ni lebih selamat. Macam disebut oleh Cik Hurin, kita nak peniaga ni bukan saja kita kena fee tu untuk nak upah orang sapu sampah. Dia berkaitan dengan kesihatan. Terpaksa kita kena ambil untuk perkhidmatan kita ni. Kita nak tanggung semua yang ada, kos-kos yang ada di Majlis Bandaraya. Kecuali saya agak setuju kalau ada kabar-kabar ataupun cakap-cakap di peringkat peniaga-peniaga kecil ataupun penjajah ni, kita kata bagilah lesen percuma dekat kami nak berniaga. Boleh. Saya setuju dengan apa-apa suara-suara yang berkaitan, kata bagi percuma dekat kami berniaga. Boleh. Tapi kita kena tengok dulu hasil ataupun pendapatan Majlis Bandaraya. Kalaulah pendapatan kita hari ni melebihi, tahun ni kita kata mungkin kita dapat 80 juta lebih kan pendapatan. Kalaulah tahun tu hadapan mungkin kita dapat 100 juta lebih, pendapatan kita melebihi, Cik Bukhari, saya rasa tak mustahil kita bagi percuma. Cumanya syarat kena ambil lesen. Lesen ni perlu ambil. Lesen perlu ambil pasal macam dia ada garis panduan yang boleh tak boleh berniaga, dia ada kaitan dengan kesihatan apa semua ni. Hak ni kita ambil kira. Hak ni mesti kena ambil. Tapi insya-Allah kalaulah pendapatan hari ni Majlis Bandaraya melebihi apa yang ada hari ni, saya tahu tak mustahil pegawai-pegawai kita ni, Cik Bukhari, Cik Khairuddin ataupun Datuk Bandak boleh bagi dekat peniaga kita, insya-Allah. Berniaga percuma tapi lesen perlu ambil macam sedia yang kita dah buat hari ni. Saya rasa dapat perkhidmatan, tolong buat masa ni, tolonglah Majlis Bandaraya, tolonglah insya-Allah kita buat yang terbaik. Bukanlah kita nak ambil sangat fee kepada peniaga, kita nak sengelarakan, kita nak permudahkan segala perkhidmatan yang kita bagi balik prasarananya dengan apa saja kita bagi balik dekat penjajah dan juga peniaga. Saya rasa okey, mungkin setakat tu Encik Fahri, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tadi jins yang boleh saya katakan daripada Encik Azizi sebutkan tadi, bukan kita nak sangat untuk mengambil bayaran untuk perniagaan bantuan. Cumanya memang sudah satu tanggungjawab, sebab kita adalah kerajaan ketiga. Pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Bandar Alor perlu mendapatkan peruntukannya sendiri, kena dapat hasilnya sendiri untuk menguruskan perbandaran, nak menguruskan penjajah-penjajah sendiri, nak menguruskan dari segi kawalannya, kebersihannya, keselamatan, petugas-petugas. Umpama masa zaman pandemik, kalau kita lihat bagaimana petugas-petugas turun membantu untuk memastikan peniaga masih boleh berniaga tetapi dalam kawalan pihak berkuasa. Baik, saya rasa yang itu amat jelas bahawa kalau saya sebutkan ini, dia akan lebih menumpukan kepada tanggungjawab. Dan Cik Din, kalau saya ingin kembali kepada Cik Din, nak minta penjelasan daripada Cik Din. Setelah kita mendengar daripada Cik Azizi tadi, kalau nak berniaga tu niagalah. Kita memang pada masa ini mengharapkan supaya fees ataupun apa-apa berkaitan pelesenan sebagai satu kawalan, bayarlah dulu. Kalau kita ada hasil yang lebih, mungkin boleh kembalikan. Tetapi dalam senario yang sebenarnya, penjajah sebenarnya telah pun kita berikan subsidi. Ada beberapa lesen ataupun fee yang kita telah kecualikan.
dan memang dia dikecualikan pun untuk berniaga. Dan inilah yang tidak dihebahkan. Cuma Cik Din, sepanjang pandemik, MBS telah pun kita memfokuskan sendiri kepada penjara dan peniaga kecil. Tetapi apa pembaharuan? Orang di luar sana nak tahu apa pembaharuan yang telah kita bawakan. Dan apa yang boleh kita jelaskan kepada peniaga dan juga para penjaja ni berkaitan dengan peraturan yang kita buat. Mungkin Cik Din boleh mengulas perkara ni, tapi sebelum Cik Din nak mengulas, kita berhenti sebentar. Dalam sembang santai MBS, bukan sembang kosong. Sembang santai MBS. Sembang santai MBS. Kita kembali sembang santai MBS, bukan sembang kosong. Tadi sebelum kita berhenti untuk iklan, kita menanyakan kepada Cik Din Jayuddin berkaitan dengan sepanjang pandemik MBS telah memfokuskan kepada penjara dan kecil. Dan saya ingat selepas ni saya serahkan kepada Cik Din untuk memberikan apa pandangan Cik Din berkaitan dengan persoalan tadi. Silakan Cik Din. Ya, jawab pada soalan yang diutarakan seperti yang sedia saya maklumkan tadi, sepanjang tempoh pandemik pada 2020 dan 2021, kebanyakan aktiviti di pasar malam dan juga pasar pagi kita hentikan. Jadi kebanyakan peniaga-peniaga ni terkesanlah dengan keputusan. Jadi salah satu pendekatan yang telah kita laksanakan di pihak di Majlis Bandaraya Al-Usta, iaitu yang mana dapat kelulusan daripada pihak kerajaan negeri, iaitu kelulusan iaitu kebenaran zon bebas peniaga. Maksud zon bebas peniaga ni adalah kebenaran kepada peniaga-peniaga yang mana dulunya menjalankan perniagaan pasar pagi dan juga pasar malam, berniaga di lokasi yang yang dipikirkan sesuai oleh peniaga-peniaga. Jadi daripada segi kita istilahkan sebagai zon bebas peniaga. Jadi maksudnya peniaga-peniaga ni bebas berniaga di mana-mana, lokasi yang dia fikirkan dia bersesuaian. Tetapi dengan beberapa syarat lah, yang mana yang perlu dibuat permohonan pada pihak majlis. Jadi dari pihak majlis kita, yang pertama sekali kita akan tengok daripada segi jenis perniagaan. Maksudnya jadi daripada jenis perniagaan yang mana yang kita benarkan. Dan yang keduanya ada dari segi lokasi perniagaan. Maksudnya bila seseorang peniaga tu memohon, jadi di pihak majlis kita akan turun ke tapak, kita akan tengok lokasi, sama ada lokasi ni bersesuaian ataupun tak. Kita tak maulah lagi kebanyakan peniaga ni dia berniaga berkemungkinan di simpang-simpang, di seleko, di berdekatan dengan traffic light, dan yang tu yang selalunya kita turun. Walaupun kita kita istilahkan sebagai zon bebas peniaga, tapi ada lokasi-lokasi yang kita gariskan. Yang ni sebagai kawalan kepada peniaga-peniaga lah. Selain daripada syarat-syarat utama yang mana yang perlu peniaga patuhi, contohnya perlu mendapat, contohnya kalau pengendali makanan, contohnya perlu mendapatkan kursus pengendali makanan, perlu mendapatkan suntikan 2i2 typhoid. Kepada peniaga-peniaga dia yang mengusahakan di tepi jalan ni, barang-barang perniagaan perlu bawa pulang selepas selesai perniagaan dijalankan. Maksudnya kita nak keadaan sebelum dengan selepas perniagaan tu bersih, kan? Dia ada binaan yang diletakkan, ditinggalkan di kawasan-kawasan yang mana yang
telah kita benarkan untuk berniaga. Yang tu yang pertama lah kita wujudkan sebagai zon bebas berniaga. Yang kedua, salah satu lagi pemerohan kita, kita minimumkan kadar lesen sementara, kadar fee lesen. Yang mana kepada peniaga-peniaga kecil ni kita cuma kenakan kadar RM10 untuk sebulan. Saya rasa kadar ini dah cukup rendah lah. Kalau kita kata kita bandingkan dengan perniagaan-perniagaan yang lain, cukup rendah, RM10 sebulan. Saya rasa daripada peniaga sendiri pun, saya rasa kalau berniaga ni, saya rasa dalam tempoh maybe tak sampai 1 jam, kemungkinan tak sampai 1 jam pun saya rasa pulangan tu dah melebihi daripada RM10 yang mana kita lesenkan untuk sebulan. Jadi tapi yang ni pun peniaga-peniaga tadi pun perlu mematuhi syarat-syarat yang telah kita gariskan lah, kan. Yang itulah di antara kita kata pembaharuan yang mana yang majlis telah laksanakan untuk memberi kemudahan dan meringankan beban yang dihadapi oleh peniaga-peniaga sepanjang tempoh pandemik 2020-2021. Seperti yang saya maklum tadi, zon bebas berniaga ni akan diteruskan sehingga ke Disember tahun 2020, sehingga penghujung tahun ni lah. Jadi yang ni pun bergantung kepada keputusan kerajaan negeri sama ada dilanjutkan ataupun tidak. Tapi yang tu di pihak majlis ni kita menunggu keputusan daripada kerajaan negeri sama ada sambung ataupun tidak. Kalau tak disambung pun kita akan membenarkan peniaga-peniaga tadi berniaga kembali di pasar-pasar pagi dan juga pasar-pasar malam yang insyaAllah kita dah buka bermula daripada Mac tahun 2022. Saya rasa yang itulah antara inisiatif daripada pihak majlis dalam membantu meringankan beban yang ditanggung oleh pihak peniaga, khususnya peniaga-peniaga kecil. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, mungkin tuan-tuan ada yang mengetahui, ada yang mungkin terkhilaf ataupun mungkin juga tidak termaklum bahawa usaha-usaha yang telah dijalankan, inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh pihak majlis sendiri agak banyak, agak mengkhusus. Umpamanya dari segi pengurangan fees yang disebutkan tadi, RM10 untuk sebulan, kalau kita dividekan kepada 30 hari, itu bermakna hanya 30 sen. Mungkin kalau kita nak menyatakan sehari dengan cas 30 sen adalah di luar akal. Dan kemudahan-kemudahan itu bukan itu sahaja. Pada sebelum ini boleh berniaga di tempat yang bersesuaian, cuma selepas itu ada unsur-unsur keselamatan dan juga untuk kemudahan orang awam juga dari segi keselamatan. Maka dengan itu tuan-tuan diminta untuk memohon lesen-lesen yang sah supaya ia dapat dikawal. Jadi kemudahan ini telah pun diberikan, inisiatif telah dijalankan. Tetapi saya nak patah balik kepada Cik Mat. Apabila kita menyebutkan tentang apa kemudahan dan juga apa yang telah dilakukan oleh pihak majlis, saya rasa soalan ni soalan yang terakhir yang mungkin bukan cepu mas, tetapi saya rasa soalan ni amat relevan. Apa lagi, cara macam mana lagi untuk kita nak membantu penjajah setelah tadi telah pun dijelaskan tadi. Dari segi bayaran pun kita dah bagi, dari segi tempat pun telah dimudahkan, dari segi prosesnya pun telah pun dipermudahkan lagi. Cumanya apa lagi yang kita boleh nak? Kalau boleh kita nak bagi percuma, tapi tak boleh. Cik Azizi telah pun menerangkan bahawa kita adalah kerajaan ketiga yang perlu mempunyai punca pendapatan dan perlu untuk menguruskan penjaja di dalam bandaraya. Apa lagi yang kita boleh nak bantu? Saya silakan. Okey, terima kasih Saudara Cik Bohri selaku moderator pada pagi ini. Kita dah dengar dengan panjang lebar tadi daripada panel ketiga kita, itu Cik Khairuddin, yang telah memperjelaskan begitu banyaknya tawaran dan kemudahan yang telah diberi semaksimum
oleh embas kepada para peniaga dan penjajah. Dan dalam soal ini kita boleh buat penambahbaikan dengan beberapa kaedah, iaitu cara yang lebih baik, cara yang lebih very tolerant, berdiplomasi, iaitu dengan kemungkinan kita boleh buat cara mesra penjajah. Mesra penjajah tu maybe ada perancangan ke depan, kita turun padang, bertemu penjajah dan peniaga-peniaga kecil ini, bertemu peniaga dan penjajah kecil ini, untuk mereka dah faham, kita memberi lagi penerangan. Kadang-kadang orang ni sekali terang tak faham, dua kali terang tak faham. Jadi kita bagi lagi lah, educate betul-betul, kata perlunya tuan-tuan semua bayar lesen, ada permit, kita sedia kemudahan, dan embas sedia membantu, pihak embas sedia membantu dalam soal ini. Dan saya percaya bila ada program yang sedemikian rupa, kita mendekati penjajah. Saya ingat dalam soal hasil kutipan pun ada peningkatan, sebab cukup lumayan dah tawaran daripada embas ini kepada penjajah dan peniaga, sampai bukan kata terlalu rakus, terlalu, tak ada, very tolerant. Mudah lah, RM10. RM10 ni cukup murah. Dan saya percaya, tapi berbalik pula soalnya tadi, bila kita turun padang, kita mesra penjajah, kita bagi penerangan dengan tawaran, mungkin dalam setahun sekali tu ada tawaran yang special kepada penjajah dan peniaga ni. Dan kita memahami kewangan amat perlu, sebab bahagian perlesenan pun satu bahagian lain daripada beberapa bahagian di embas ni yang pungut hasil untuk embas, kan? Dan kemudian juga kita boleh sediakan tapak yang bersesuaian kepada penjajah ini, yang mana kita lihat minat dan kemungkinan tempat yang dia berniaga tak sesuai, pihak PBT akan tengok tapak yang lebih sesuai pada dia. Tapi last sekali ini, yang terakhir sekali ini, embas telah banyak membantu peniaga dan penjajah ini, seperti yang dikatakan oleh panel ketiga tadi. Tetapi berbalik pada sikaplah yang boleh merubahkan segalanya. Kalau sikap penjajah tu duduk macam tu, tak ada minat untuk berubah, orang lain tak boleh ubah dah. Sikap penjajah tu lah kena ubah sendiri diri dia. Itulah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Mat, memang perlu ada perubahan. Penjajah perlu berubah, MBS perlu berubah juga untuk membantu, dan saling membantu ini adalah satu perkataan yang amat tepat dalam keadaan sekarang. Dan sekiranya kalau dulu para peniaga atau penjajah cukup mudah untuk berniaga, saya katakan mudah untuk berniaga, tetapi pada asasnya apabila nak berniaga ni, dia kena juga tengok kiri dan kanan. Tengok kiri dan kanan maksudnya ialah selain pelanggan, orang ramai, masyarakat peniaga dengan masyarakat orang ramai. Orang ramai ni yang bukan berniaga tetapi dia pengguna jalan raya, pengguna tempat letak kereta, pengguna prasarana dan sebagainya. Dia memerlukan juga haknya untuk kedamaian, kesejahteraan. Jadi kalau kita fikirkan begitu, dia saling berkait antara peniaga supaya dia bertanggungjawab dengan mengambil kira bukan sahaja keuntungan tetapi juga kesejahteraan kepada penduduk. Baik, saya patah balik kalau berdasarkan senario tersebut. Berdasarkan pada senario tersebut, kita tengok saling tolong-menolong di antara peniaga dengan majlis amat perlu kukuh. Sebab kalau tidak kukuh, maka maklumat tidak dapat disalur dengan sempurna. Tapi masalah dia, dalam keadaan sekarang kadang-kadang ada kelompok-kelompok peniaga yang tidak begitu direct kepada majlis, tetapi lebih suka mendengar cakap-cakap luar ataupun anasir-anasir luar
yang boleh memburukkan ataupun menyalah tafsirkan tentang MBS dan penjaja itu sendiri. Jadi mungkin yang ini Cik Azizi boleh kongsikan ataupun boleh memberi pandangan dalam situasi ini. Terima kasih kepada Cik Bukhari atas persoalan yang dibagikan tadi. Kalau saya nak sebut kaitan persoalan ni, saya kira perlu kita tengok apa yang kalau kita katalah hari ni apa yang kita pandang negatif kepada kerajaan, embas dan juga kerajaan. Sudah pasti kalau kita tengok hari ni, kerajaan cuba buat yang terbaik untuk peniaga dan juga penjaja. Contoh saya nak sebut, kalau kita tengok pada tahun lepas, Perdana Menteri Umum sebanyak 150 juta diperuntukkan untuk tabung tekun. 150 juta untuk tabung tekun. Bermakna peniaga, penjaja, peniaga kecil ni dibela dengan tabung tekun. Tabung tekun ni kepada peniaga dan juga peniaga tak perlu daftar pun, Cik Bukhari, Cik Udin, Cik Bahmat, tak perlu daftar pun dengan SSM. Tak perlu daftar. Maksud dia kerajaan terlalu perhatian kepada peniaga penjaja kecil kita ni. Tak salah dengan apa-apa yang negatif daripada terutama sekali anasir luar, pembangkang dan sebagainya. Kan? Pasal ni kerajaan memang berfikir ke arah untuk nak bantu peniaga. 150 juta untuk bangunkan peniaga penjaja kecil ni. Minta tanpa ada SSM. Ni peluang kepada peniaga. Dan juga kita tengok di peringkat pasar malam. Pasar malam pun kerajaan umum tahun lepas transformasi kepada pasar malam sebanyak 25 juta. Perdana Menteri Umum 25 juta transformasi pasar malam sebanyak 50 pasar malam yang dikenal pasti. Begitu juga dengan pembiayaan mikro kepada peniaga. Sebanyak lebih daripada, saya ingat hampir 50 juta kepada peniaga, penjaja. Hak ni kalau kita kata tadi, kalau kita kata benda yang kita nak tengok alasan negatif daripada orang luar, anasir-anasir luar memang banyak. Kita tak boleh lari pada anasir orang yang tak suka, terutama sekali kaitan dengan dia anasir ni dia main untuk mileage kepentingan dia. Kalau dia sebut, peniaga-peniaga sebut macam ni tak baik kerajaan, tak baik Malih Bandaraya, tak baik PPT ni, mileage untuk orang yang dicadangkan tu, bukan untuk peniaga tu sendiri. Kalau kita tengok hari ni, kerajaan cuba buat yang terbaik macam saya sebut tadi, insya-Allah. 150 juta. Ada lagi amanah retiak. Hak ni peniaga-peniaga tak perlu lepas pandang. Hak ni peniaga-peniaga kena tengok dan juga kena mewakili, kena ambil sebahagian yang ada, yang peruntukan yang kerajaan bagi ni untuk jaminan kepada peniaga-peniaga, insya-Allah. Saya kira juga macam saya sebut tadi, kita hari ni banyak channel. Embas sendiri pun ada, kalau dapat aduan pun ada, aduan online, dan juga kita ada portal-portal kita yang boleh jadi rujukan, ataupun peniaga-peniaga sendiri boleh buat rujukan kepada pegawai-pegawai zon ataupun pegawai-pegawai embas sendiri yang maklumat lebih tepat. Bukanlah sebab kita kadang kita larang, kita ada penguatkuasa yang larang tak bagi peniaga. Macam kita sebut tadi, benda tu mungkin berkait dengan keselamatan. Benda tu mungkin berkait dengan keselesaan pengguna masyarakat. Contoh laluan, tak bolehlah. Dulu mungkin kita boleh berniaga, Muhammad, kita boleh berniaga, kita boleh buat kemah permanent, kemah kita buat bangunan, kan, buat binaan. Dulu mungkin, tapi hari ini dengan kesesakan yang ada, kita kena faham, tak boleh pasal tu hak tanah ataupun kawasan ataupun tempat tu bukan tempat kita. Kita nak carikan tempat yang bangunan yang tetap dan sebagainya. Kita mesti kena menghormati. Kita nak hidup di dalam masyarakat ni, kita nak semua seronok. Kita nak buat apa? Kita ni duduk di dunia ni mungkin 70 tahun, 80 tahun. Lepas tu tak ada lah. Saya baru ni, Bahmat, 14 bulan pun ni kebetulan ayah saya meninggal. Al-Fatihah. Ayah saya meninggal. Rupanya bila saya duduk renung ni, hidup kita ni, Bahmat, hidup kita semua ni, hidup ni hanya sekadar pejam mata dan celik mata. Hidup kita saat yang kita ada tu hanya perumpamaan kita buka mata waktu lahir dan juga pejam mata. Rupanya
ayah aku ni mengasuh aku ni, didik aku ni sangat umur 81, walaupun umur dia 81 tapi benda ni berlaku hanya tempoh masa yang agak pendek. Allah Akbar. Cukup mengisafkan kita hari ni. Cukup mengisafkan kita hari ni, kita sebagai peniaga, kita sebagai kaki tangan ataupun penguasa, kita hari ni perlu banyak berlapang dada, perlu banyak kena ada kepala yang sejuk untuk sama-sama kita nak mendirikan, kita nak menjayakan majlis kita ni. Bukan untuk siapa, mungkin untuk generasi-generasi kita yang akan ada, generasi-generasi kita yang akan mewarisi pula. Kita tak perlulah untuk kita nak bertegang urat, kita tak perlulah nak marah apa-apa. Kita ada, macam Mamat sebut tadi, kita kena ada diplomasi, insya-Allah. Diplomasi ni dituntut oleh agama. Kan benar, kita boleh bincang, tak ada masalah, insya-Allah. Dan juga kita yang paling bukan akhir soalan dia, Cik Bukhari tu. Ini soalan akhir dah. Yeah. Sebelum saya tutup, saya suka sebut, insya-Allah kita di peringkat kita ni, macam saya sebut tadi, kita dah ada bantuan daripada kerajaan. Kita cuma pi lah untuk kita nak lebih maju dalam niaga, ataupun kita sendiri ni sebagai peniaga sudah pasti kita nak tingkatkan kita punya ekonomi, tingkatkan kita punya produk. Sudah pasti kita kena ada disiplin, kita kena ada peraturan. Kalau kita di peringkat maju bandara kita tak peraturan, kita sendiri peniaga sendiri kita kena ada peraturan kita kena ada disiplinkan diri kita supaya kita nak niaga kita lebih maju, lebih berkembang, insya-Allah. Saya rasa mana-mana yang kalaulah tak ikut prinsip peraturan dan disiplin, saya rasa mungkin perniagaan tu tak akan boleh pergi lebih jauh. Kita tengok hari ni tokoh-tokoh yang berjaya, semua dia kena ada peraturan. Mana dia boleh tak ada peraturan, tambah-tambah kita duduk, kita ni berniaga dengan orang ramai, kawan ni berniaga kan, dengan kerajaan dan sebagainya, mesti kena ada peraturan. Kalau kita tak ada peraturan, kita kena duduk seorang-seorang, pergi duduk di pulau, duduk seorang-seorang, kita boleh buat apa yang kita nak. Saya rasa mungkin yang saya nak sebut tadi, insya-Allah, dan juga akhirnya saya sebut, kita dari segi peniaga, saya pun peniaga, kita pun insya-Allah kita tawakal dengan rezeki yang kita ada, kebergantungan yang kita ada. Sudah pasti kita kena bergantung bukan setakat kepada manusia, kita kena bergantung kepada Allah SWT. Jadi pada pagi yang mulia ni, insya-Allah Tok Guru kita biasa sebut, kalau kita nak rezeki kita mudah, rezeki kita lancar, sering-seringlah bersolat duha. Saya pasti kawan-kawan kita ni, peniaga-peniaga kita ni ramai yang faham. Cuma saya suka sebut sekadar peringatan diri kita, dari saya sendiri. InsyaAllah kita pakat-pakat buat apa yang Allah suruh, tinggal yang apa Allah larang. Kalau kita kata duha tu untuk tingkatkan rezeki kita, insyaAllah tak ada masalah. Bukan banyak mana pun, saya kira. Dan juga baru-baru ni, kita tengok baru-baru ni di himpunan SAU Santu ni ada yang MB buat di Stadium Sukamlanti tu, di Padang Jubilee tu, SAU South tu. Saya agak tertarik bila himpunan anak muda yang agak ramai ni, geng-geng motor ni kan, geng-geng motor ramai. Satu yang MB sebut, nak buat apa pun buat, tapi sembahyang jangan tinggal. Hak ni lah kebergantungan kita kepada Allah SWT. Kita kena bergantung dengan orang yang mencipta, kepada pencipta kita. Hak ni kebergantungan kita. Kita nak maju, peniaga nak maju, kita mesti kena bergantung kepada orang yang pemberi rezeki kepada kita. Bukanlah kita nak bergantung kepada siapa-siapa yang mungkin rezeki kita terhad, mungkin gaji kita terhad, mungkin pendapatan kita terhad, tapi Allah SWT insya-Allah tak ada had untuk rezeki kita. Jadi janganlah kita ni sebagai peniaga dengar mana-mana pihak. Kita sama-sama kita nak majukan kita, majlis bandara kita nak sama-sama majukan generasi yang akan datang, generasi yang akan pewaris kepada kita ni. InsyaAllah kita kena kena sejuk. InsyaAllah kita pakat dengar nasihat dan juga peraturan-peraturan yang disediakan oleh kerajaan dan juga embas siasa. Mungkin setakat itu, salah dan silap minta ampun dan maaf, kasar bahasa dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya boleh petik daripada JIS yang dinyatakan tadi ialah, kalau kita nak dapatkan maklumat yang betul, ada saluran dia yang dengan jelas. Okey, kita boleh dapatkan saluran terus dengan baja bandara yang Lostar tanpa menerusi kepada pihak-pihak ketiga yang kita tidak tahu dia punya punca dia. Dan kita tidak perlu untuk
memberikan sebarang alasan kerana tidak menerima maklumat-maklumat tersebut. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalil. Tetapi saya nak patah balik kepada Cik Din. Sebab Cik Din untuk yang terakhir ni, kalau kita lihat berdasarkan kepada tadi Cik Azizi telah pun mengulas berkaitan dengan apa yang boleh dibantu serba sedikit tadi. Cik Mak pun sudah pun mengulas berkaitan apa yang boleh kita bantu. Tetapi kepada Cik Din saya nak tengok apa yang boleh Cik Din bantu, MBS bantu maksud saya, untuk mentransformasikan minda tadi. Kepada soalan pertama awal tadi ni, keperluan untuk mentransformasikan minda peniaga dan penjaja. Jadi bagaimana kita nak membantu untuk mentransformasikan minda penjaja supaya lebih terbuka dalam memajukan perniagaan, bukan perniagaan kita, perniagaan mereka sendiri, untuk kita nak membantu. Di samping itu juga untuk menjaga kebersihan, dapat rezeki. Mak kata Cik Aziz tadi, kita kembali kepada lillahi ta'ala. Dan di samping itu kita kena menjaga kebersihan, tanggungjawab kepada orang ramai dan sebagainya. Macam mana kita nak membantu mentransformasi minda ni? Sila jadi. Ya. Terima kasih Cik Fari. Saya rasa setiap individu kan, sama ada saya, Cik Aziz, Cik Mak sendiri pun memang mengharapkan kita kata ada kemajuan dalam hidup kita. Di pihak Majlis Bandaraya macam tu jugalah. Kita harapkan ada kemajuan di dalam diri para peniaga tadi. Kita nak setiap peniaga ni mentransformasikan minda mereka masing-masing. Maksud saya, kita tengok mungkin pada permulaan perniagaan, peniaga ni adalah peniaga-peniaga di tepi jalan yang berkeinginan meniaga, kita kata nasi lemak kan, ataupun makanan-makanan ringan lah. Jadi kita nak tiap-tiap peniaga ni mentransformasikan minda dia kan, berikhtiar. Bila ada bila sesuatu perniagaan semakin maju, kita nak daripada perniagaan daripada tepi jalan kan, maybe berubah kepada perniagaan di gerai-gerai. Jadi di pihak majlis sendiri pun kita ada menyediakan gerai-gerai pihak majlis yang mana kita nak daripada perniagaan di tepi jalan tadi berubah, kita naik satu step daripada perniagaan di gerai kan. Maybe dalam tempoh 5-6 tahun ada kemajuan, maybe daripada gerai berubah kepada yang lebih besar. Kita kata maybe daripada segi kedai makan ataupun restoran. Yang tu yang nak kita transformasikan pada peniaga-peniaga tadi. Bila perniagaan ni ditingkatkan daripada contoh dia perniagaan daripada tepi jalan kepada gerai, kepada kedai makan, kepada restoran. Saya rasa daripada segi aspek kebersihan, yang tu secara automatik akan diatasi. Contoh dia kalau di gerai maybe keadaan kebersihan memang agak kurang lah kita kata. Dan daripada segi meja ataupun gerai-gerai yang agak kotor, dan bila kita masuk ke kategori gerai-gerai yang disediakan oleh majlis, ada pembersihan secara berkala. Jadi tanggungjawab daripada peniaga sendiri untuk menjaga kebersihan. Lepas tu kita masuk kepada peringkat maybe kedai makan ataupun restoran. Kebanyakan peniaga-peniaga ni dia akan utamakan lagi aspek-aspek kebersihan. Contoh dia daripada segi maybe kebersihan tandas, kebersihan menyediakan tong sampah kan. Lepas tu peniaga-peniaga dibekalkan dengan kerja-kerja dibekalkan dengan apron, dengan tutup kepala. Jadi ada pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jadi yang ni lah kita hendakkan daripada peniaga. Maksud dia bila ada transformasi daripada segi perniagaan, akan ada jugalah transformasi daripada penjagaan kebersihan di peringkat pada peniaga-peniaga tadi. Yang itulah yang kita harapkan daripada pihak Majlis Bandaraya Alor Setar. Kita harapkan kepada peniaga-peniaga ni supaya tanam dalam diri masing-masing, aku ingin berjaya dan aku ingin berubah. Yang tu. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton FB Live, setelah hampir 1.5 jam kita berlayar dan kita sudah sampai ke penghujung pantai.
Bak kata Cik Din selaku pengarah kesihatan persekitaran, kalau hendak berubah, berubahlah terus. Kalau kita nak mentransformasikan diri, transformasikan sebenar-benarnya. Kita kena kembali, bak kata Cik Azizi, supaya kita kembali kepada fitrah. Dalam kita nak mencari rezeki, kita kembali kepada fitrah manusia yang taat kepada penciptanya, supaya kita mensyukuri apa yang kita ada. Bak kata Tuan Haji Mat, apabila kita hendak mencari sesuatu, biarlah kita berperaturan. Bila kita berperaturan, maka tidak ada salahnya antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa kalau di penghujung rancangan ini, kita akan menyambut Hari Raya Haji. Jadi amat janggal dan saya rasa tidak kena sekiranya saya tidak memberi peluang kepada panel kita untuk mengucapkan, ataupun yang terakhir sekali untuk mengucapkan kita nak menyambut Raya Haji, dan mungkin ada pesanan-pesan terakhir kepada para peniaga di luar sana, kepada penonton-penonton kita. Silakan Encik Mat, saya mulakan Encik Mat. Terima kasih Cik Bukhari selaku moderator pada pagi ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan kepada semua para penonton panel pertama, Cik Azizi, ketiga Cik Hairudin, saya mengucapkan selamat kita menyambut ketibaan Hari Raya Haji Aidil Adha, Raya Korban yang akan tiba tidak lama lagi. Dan saya berminta dan berharap sangat supaya peniaga dan penjaja di luar, apabila embas tolong penjaja, penjaja tolong balik pada embas, iaitu bayarlah lesen dan jangan abaikan lesen anda sekiranya dah luput. Itu pesanan saya, supaya kita sama-sama ada komunikasi dua hala di antara embas bersama dengan penjaja, penjaja pun bersama dengan embas, dan embas sentiasa mesra penjaja. Sekian, terima kasih. Baik, saya persilakan juga kepada Cik Aziz, sekiranya ada di akhir kalam untuk untuk kita punya para penonton dan juga kepada peniaga kita. Terima kasih Cik Bukhari. Saya agak tertarik apa yang disebut tadi oleh Cik Hairudin berkaitan dengan transformasi. Kalau kita tengok hari ini, beberapa bandar besar melakukan transformasi. Kita selaku bandaraya Lestak sudah pasti kita memerlukan transformasi. Kalau kita tengok hari ini dah berlaku beberapa benda di dalam bandaraya Lestak ni. Dulu tak ada, sekarang dah ada berkaitan dengan food court. Ini salah satu untuk peningkatan ke arah mutu pada penjaja dan peniaga. Food court ni agak sesuai pasal dari segi tempat, dari segi kebersihan tu dia agak panik, agak rendah. Dan kalau kita boleh ke arah yang macam tu, ataupun kita boleh rujuk pada bandar-bandar besar ataupun negara yang maju, contoh Singapura, Australia dan sebagainya, food truck digunakan, van truck digunakan, penjaja ni minta maaf lah kan, mungkin kita slot kita dengan negara kita dengan wakil ataupun psikiater kita, mungkin kita boleh lagi untuk peniaga dan sebagainya. Tapi selalu setengah negara besar tu, peniaga tak dibenarkan langsung. Lesen wajib, kesalahan besar pada peniaga yang tak ada lesen. Lesen wajib. Jadi apa-apa tak apa, kita wakil kita, psikiater kita dengan keadaan acuan bandar kita, acuan dengan kita dan acuan dengan kita. InsyaAllah kita raih kawan-kawan kita yang peniaga ni. Dari segi ucapan akhir berkaitan dengan Aidilfitri, Aidil Adha, InsyaAllah saya kebetulan insyaAllah tahun ni saya akan ke Kemboja untuk menunaikan ibadah kurban di sana dengan kawan-kawan. Saya akan bertolak pada 8 hari bulan 7 ke sana insyaAllah, sambut hari raya di sana, sembelih kurban di sana. Mungkin saya akan balik ke Malaysia pada 11 bulan kot, jangka 11 bulan saya akan balik tolak ke Malaysia. Jadi mungkin saya akan di sana, tolong doalah dari segi keselamatan, kesihatan saya dan kawan-kawan untuk ibadah kurban di sana. Dan juga saya mendoakan untuk kebaikanlah semua sahabat-sahabat, teman-teman di Embas dan juga peniaga-peniaga. Aidil Adha ni satu ibadah yang dituntut oleh agama. Ibadah yang dituntut agama. Kalaulah ada lebihan
kalau ada lebih duit ataupun kalau tak ada apa, kita cuba retiak. Pasal ibadah ni ibadah setahun sekali, ibadah yang dituntut, kurbani ibadah dituntut. Bukanlah kita duk tunggu kawan tu lagi minta dengan aku, kawan ni minta dengan aku. Hak tu agak tak kena. Betul ya, tapi agak tak kena. Kalau boleh, kita lah orang yang akan mengambil bahagian dalam kurban. Kurban ni ada kisahan dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Cumanya kita ni, dari segi kita ni nak buat ibadah, kita jangan tunggu orang. Kita kena transform diri kita ni untuk melakukan ibadah. Jadi untuk ucapan yang akhir ni, insyaAllah selamat menyambut Ailadha untuk sesi ini. Sekian, Assalamualaikum untuk tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Din, dalam masa yang singkat, Ya. silakan. Kepada para peniaga yang belum berlesen, hadirlah ke Majlis Bandaraya Losar dan mohon lesen. Kepada peniaga-peniaga yang dah berlesen, patuhilah segala syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh pihak majlis. Akhir sekali, saya bagi pihak majlis ingin mengucapkan selamat Hari Raya Al-Adha. Terima kasih. Tuan-tuan, sebelum kita menutup tirai, saya ingin membacakan beberapa perkara yang kita petik daripada penonton-penonton kita. Tujuan dan matlamat kita mesti jelas. Antara peniaga dan juga majlis perlu jelas. Bak nenek moyang kita, kemudik tentu hilirnya dan kehilir tentu muaranya. Kaitannya ialah untuk kita berjaya dalam perniagaan, kita kena ada business plan. Dan apabila anda telah membuat persediaan, maka anda tidak perlu gentar untuk berhadapan dengan cabaran. Maknanya bak landasan yang kuat, tidak takut pada penukul. Risiko dan rintangan yang anda hadapi, yang kita hadapi dalam dunia perniagaan, anda terus berusaha hingga ke matlamat perniagaan anda tercapai. Mudik menyongsang arus, hilir menyongsang pasar. Pun begitu, kita kena ukur baju di badan sendiri. Bak kata nenek moyang kita, air dalam kita berenang, air dangkal kita bercebur. Supaya kita betul-betul dalam perniagaan untuk penjaja dan juga peniaga kecil. Bak kata pepatah, 10 kali kita ukur, sekali kita gerak. Perlu berhati-hati. Kalau pandai kita menitih buih, selamatlah badan ke seberang. Dan kalau kita tak mara berdayung, kita bergalah. Patah galah kita bercepat. Bak kata orang, kalau pandai menggulai, badar pun menjadi tenggiri. Kalau pandai mencincang akar, mati lalu ke puncaknya. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan, apa yang panel-panel kita sebutkan tadi, bermain air basah, bermain api kita lecur. Kita terus, dan sebagai peringatan kepada kita semua, kepada peniaga, kepada majlis, kepada diri saya sendiri, ingatlah, dari telaga yang jernih tak akan mengalir air yang keruh. Sekian, selamat maju jaya, selamat menyambut Hari Raya Ailadha yang akan datang. Bersama kita pada acara pada siri yang akan datang, Sembang Santai MBS, bukan sembang kosong. Sembang Santai MBAS,